Okey, kita mulakan dengan kitab Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Okey. Kita start dengan Bonda ajar Rubiah Suparman dulu Bonda masuk dulu tadi. Bonda kena unmute dulu. Bonda unmute, lepas tu, Okay. ke bawahkan sikit apa ni? Screen tu. Okay. Tak nampak muka. Baru nampak. Nampak? Okey. Oh, ingat bukan Ustazah nak rekod dulu ya, bukan? Record tak? Record kemudian nanti. Okey, Yang untuk yang record untuk yang dalam kelas ni saya dah tekan dah. Oh ya kan. Okey, boleh baca terus. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sibghatallah wa man ahsanu minallahi sibghah wa nahnu Bonda kalau ba tu heritkan sikit. Wa man ahsanu minallahi sibghah. Sibghah. wa man ahsanu minallahi sibghah wa nahnu lahu abidun. Qul atuhajjunana fillahi wa huwa rabbuna wa rabbukum wa lana a'maluna wa lakum a'malukum wa nahnu lahu mukhlisun. Am taquluna inna Ibrahima wa lagi sekali. Am taquluna inna Ibrahima. Am taquluna taququ tabalqu. Am taquluna inna Ibrahima wa Ismaila wa Ishaq wa Yaqub. Boleh. Wa Ishaq wa Yaqub wal asbata kanu. As tu nipis sikit Bonda. Wal as. Kalau as dia jadi hampir sad. Wal asba. Wa Ishaq wa Yaqub wal asbata kanu hudan aw nasara. Qul a'antum a'lamu amillah. Wa man azlamu mimman katama syahadatan 'indahu minallah. Wa ma Allahu bighafilin 'amma ta'malun. Tilka ummatun qad khalat laha ma kasabat wa lakum ma kasabtum. Ba tu jangan putus. Ma kasabtum. Laha ma kasabat wa lakum ma kasabtum. Yang dia bunyi be tu Bonda. Dia kan BEK be kan. Dia BE je. Kasabtum. Kasabtum.
Dia ada bunyi be tu, K tu buang. Be tu ada K kan? K tu buang, be, jangan be. Okey. Laha ma kasabat walakum Laha ma kasabat. laha ma kasabat walakum ma kasabtum. Dia Okey. jadi be juga. Dia tak Okey. bersambung. Ma Dia kasabtum. be, kasabe. Ma kasabtum. Itu surah. Walakum maka Wala walakum ma kasabtum. Wala tus'aluna amma kanu ya'malun. Sadaqallahul Sadaqallahul azim. azim. Kasab. Kasih Bunda. Kasab. Kan dia ada beza. Kalau kasab dia ada BEK. Kalau kasab heret kan dia. Kasabetum. 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 Itulah qala surah. Ajma'in. Dia jangan itu kalau dekat hujung dia sesuai. Ajma'in. Samalah dengan semua huruf qalqalah. Kalau dia yang lain tu dekat tengah pun macam tu, dia tak boleh putus. Okey, terima kasih Bunda. Okey, Bunda Hajar Rugaya. Bunda Hajar Rugaya boleh unmute. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Tak ada gambar. Itulah. Tadi ada. Habis tu tekan apa entah jadi hilang. Cuba tekan balik yang gambar mikrofon sebelah mikrofon tu. Gambar kamera tu. Kamera. Mana kamera? Tekan dulu skrin tu, lepas tu ada gambar kat bawah, sebelah kiri bawah. Macam gambar video tu. Gambar video. Meet. Gambar video. Tak berani nak tekan. Ustazah takut hilang semua. Gambar video tu tekan je. Yang ada gambar palang warna merah tu kan. Tekan je. Tu ada. Tu ada gambar Bunda. Oh, I see. Skrin saya tak ada. Nampak gambar Ustazah je. Kejap. Senang je tu. Nampak? Tadi nampak surah Ustazah. Nampak surah? Sekarang ni nampak Okey, surah tak? Tak. Nampak saya. Surah Habis tu nampak dua-dua saya. Ustazah pula tak ada. Surah ada lagi. Surah yang ada penting lagi. Bunda baca dekat sini, saya nampak ada muka Bunda, ada gambar surah. Yang lain pun nampak yang sama kan? Ya, Ustazah. Okey. Boleh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Sibghatallah wa man ahsanu minallahi sibghah wa nahnu lahu 'abidun. Qul atuhajjunana fillahi wa rabbuna wa huwa rabbuna. Tertinggal wa tu Bunda. Fillahi wa huwa rabbuna. Fillahi wa huwa rabbuna wa rabbukum wa lana a'maluna wa lakum a'malukum wa nahnu lahu mukhlisun. Am taquluna inna Ibrahim wa Ismail wa Ishaq wa Yaqub wal asbat kanu hudan aw nasara. Qul a antum a'lamu amillah wa man a'lamu mimman katama syahadatan indah indahu minallah
wa mallahu bighafilin amma ta'malun. Tilka ummatun qad khalat laha Jangan ma terlebih. Jangan qad khalat. Qad khalat. Hujung lidah belakang gigi. At. tilka ummatun qad khalat laha ma kasabat Khalat. Dia bunyi khalat. Kasabat. Itu bunyi ta campur sin. khalat Sebab nampak khalat kan, dia pergi dekat ujung lidah ke bawah. Dia ujung lidah tu dia kena kekal dekat belakang gigi atas. Khalat. Tu. laha ma kasabat walakum ma kasabtum wala tus'aluna amma kanu Wala ya'malun. tus'aluna amma. Wala tus'aluna amma kanu ya'malun. Dia tak masuk ain bunda. Wala tus'aluna amma. Amma. Ya. Kaza amma. Ya. Wala tus'aluna amma kanu ya'malun. Sadaqallahul azim. Terima kasih Ustazah. Sama. Okay, terima kasih bunda. Okey, kita terus bagi pada Hajar Zainab. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Sibghatallah. Wa man ahsanu minallahi sibghah. Wa nahnu lahu 'abidun. Qul atuhajjunana fillahi wa huwa rabbuna wa rabbukum wa lana a'maluna wa lakum a'malukum wa nahnu lahu mukhlisun. Am taquluna inna Ibrahima wa Ismaila wa Ishaqa wa Yaqub wal asbaqa kanu hudan aw nasara. Qul a'antum a'lamu amillah wa man azlamu mimman jaga dha. Jangan al. Wa man azlamu mimman katama syahadatan 'indahu minallah. Wa ma Allahu bighafilin 'amma ta'malun. Tilka ummatun qad khalat laha ma kasabat wa lakum ma kasabtum wa la tus'aluna 'amma kanu ya'malun. Sadaqallahul azim. Terima kasih. Okey, terus pada surat ada bunyi kipas lah. Bunyi kipas. Sekejap. Siapa bunyi kipas buatnya? Sekejap siapa bunyi kipas? Kalau bunyi pelan-pelan sikit tak apa. Takut dia terlalu kuat tak dengar baca. Dah hilang. Okey. Okey, boleh Kak Suryati baca. Oh, saya baca, sorry.
Ramai sangat sudah takut. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Syaitan tebal sikit. A'udzu billahi syaitan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Sibghatallah. Wa man ahsanu minallahi sibghah. Wa nahnu lahu abidun. Qul atuhajjunana fillahi wa huwa rabbuna wa rabbukum. Walana a'maluna walakum a'malukum. Wa nahnu lahu mukhlisun. Am taquluna inna Ibrahim wa Ismail wa Ishaq wa Ya'qub Jangan wa ishaqa. Terbalik. Wa ishaqa wa Ya'qub jangan ka. Wa ishaqa wa Ya'qub. wa Ishaq wa Ya'qub. Ha tu perasan tak bunyi dia ha, bukan ha tau. Wa isha. Wa Ishaq Tu dia. wa Ishaq wa Ya'qub wal asbata kanu Toka. wal asbata kanu hudan aw nasara. Qul antum a'lamu Kita jangan confuse yang mana dengar yang mana tak dengar. Qul antum. Qul antum a'lamu amillah. Ya. Wa man adlamu mimman Dha tu jangan terputus. Wa man dia terputus satu, qalqalah satu. Wa man azlamu mimman wa man adlamu dia tak boleh mimman dia tak boleh terputus. Dia tak boleh wa man tak boleh. Wa man itulah dia. Allah. wa man azlamu wa man azlamu mimman. Hujung lidah keluarkan. Sorry, Wa man wa man azlamu. Wa man azlamu mimman katama syahadatan indahu. Indahu tu dengar. Wa man azlamu mimman katama syahadatan indahu minallah. Wa mallahu bighafilin amma Tak dengar. Wa mallahu bighafilin amma. Wa mallahu bighafilin amma ta'malun. Tu dengar. Amma ta'ma tu jangan terlebih. Dia terbalik tadi tu. Dia jadi amma dia jadi terbalik. Lagi sekali. Wa mallahu bighafilin amma ta'malun. Tilka ummatun qad khalat. Dia tak boleh tun sebab dia jumpa qaf. Tilka ummatun qad khalat. Tilka ummatun qad khalat. Laha ma kasabat wa lakum ma kasabtum. Wa la tus'aluna amma kanu. Dengar. Amma kanu. Wa la tus'aluna amma kanu ya'malun. Sadaqallahul azim. Terima kasih Ustazah. Sama. Okay, next. Kejap. Bunda Rubiah Abu Bakar. Bunda Hajar Rubiah, boleh? Saya. Sekejap ya.
Okey. Tak ada gambar. Ada, dah okey dah Ustazah? Dah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Sibghatallah wa man ahsanu minallahi sibghah wa nahnu lahu 'abidun. Qul atuhajjunana fillah wa huwa rabbuna wa rabbukum wa lana a'maluna wa Terus sikit lagi ain. Walana a'maluna walana a'maluna wala walana a'maluna Kalau au dia jadi ghain bunda, dia jadi hamzah dengan ghain. Tengok balik. Kita tu. walana a'malukum walakum a'malukum A'maluna dulu baru a'malukum. walana a'maluna walakum a'malukum Ya. wa nahnu lahu mukhlisun. Am taquluna inna Ibrahim wa Ismail wa Ishaq wa Ya'qub wal Wa isha jangan wa isha. wa Ishaq wa Ya'qub wal asbat kanu huda wal asbat kanu hudan aw nasara. Qul a'antum a'lamu 'anillah wa man azlamu mimman katama syahadatan Dengar. wa man azlamu mimman katama boleh, Bunda. syahadatan. Bunda, yang pertama za tak boleh bunyi z. Yang kedua mim dengung. Man pun dengung. Wa man azlamu mimman katama syahadatan 'inda mimman Tu kalau Bunda baca mimman, mimnya tak ada dengung. Mimman, baru dua-dua ada dengung. mimman katama syahadatan 'indahu minallah wa mallahu bighafilin amma ta'malun. Tilka ummatun qad khalat Tilka ummatun qad khalat. Tilka ummatun qad khalat Qad khalat Tilka ummatun qad khalat laha ma kasabat walakum ma kasabtum wala tus'aluna wa ma tus'aluna wala tus'aluna amma kanu ya'malun. Okey, sadaqallah. Terima kasih Bunda. Okey, ajar Laila. Terima kasih Ustazah. Sama. Datuk Yasmin ni dia punya audio tak masuk-masuk sebab lain saya rasa ni. Dari tadi dia connecting to audio. Okey, boleh mulakan. Assalamualaikum. Boleh. Salam. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
Bismillahirrahmanirrahim. Sibghatallahi wa man Jangan laju sangat. Ghain jangan ra. Sibghatallah. Sibghatallahi wa man ahsanu minallahi sibgha wa nahnu lahu abidun. Qul atuhajjunana fillah. Atuha tu berapa harakat tu? Qul atuhajjunana fillahi wa huwa rabbuna wa rabbukum walana a'maluna walakum a'malukum wa nahnu lahu mukhlisun. Am taquluna inna Ibrahima wa Ismail wa Ishaqa wa Yaqub wal asbata kanu hudan aw nasara. Qul a antum a'lamu amillah wa man azlamu mimman katama syahadatan indahu minallah. Syahadatan indahu. Syahadatan indahu boleh. minallah. Kalau baca indahu tak boleh. Ada dua kesalahan yang ketara di situ. Satu, lidah tu melekat. Dia tak boleh lekat. Yang kedua, tak ada dengung. Dia kena dengung. Syahadatan indahu minallah. Syahadatan indahu minallah. Wa mawwahu bighafilin Bira. Jangan bira. wa mawwahu bighafilin amma ta'malun. Tilka ummatun qad khalat. Qad khalat. Qad khalat. Dah tu jangan putus. Kejap, jangan laju sangat. Tilka ummatun qad khalat. Tilka ummatun qad khalat. Dia tak boleh putus. Qad Qad heritkan dengan kha sekali. Qad jangan jangan bunyi de. Qad khalat. Tilka ummatun qad khalat. Laha ma kasabat walakum ma kasabtum. Walakum ma kasabtum. Wala tus'aluna amma kanu ya'malun. Sadaqallahul azim. Jangan sa. Sadaqallahul azim. Terima kasih. Okey Kak Su. Datuk Yasmin dah dapat dah yang lain. Okey. Ada tu nampak? Tadi dah nampak lama dah, cuma dia punya suara tak masuk-masuk tu sebab lain tak okey tadi agaknya. Okey Kak. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul atuhajjuna. Kejap Kak. Salah tu. Sibghatallah atas. Sorry. Sibghatallahi wa jangan Sibghatallahi wa man Sibghatallahi wa man ahsanu minallahi sibghah. Okay. Wa nahnu lahu abidun. Masuk sikit lagi ain tu. Wa nahnu lahu abidun. Wa nahnu lahu abidun. Okay. Qul atuhajjuna. Satu qul. Kejap. Qul satu.
Qul jangan kul. Kul jadi kaf. Qul atuhajju. Ha tu mesti wajib 6. Baru tekan dekat jim. Okey. Qul atuhajjunana fillahi wa rabbuna Wa huwa rabbuna. Wa huwa rabbuna. wa huwa rabbuna wa rabbukum Okay. walana a'maluna walakum a'malukum wa nahnu lahu mukhlisun. Am taquluna inna Ibrahima wa Wa Ismail terus. Ismaila wa Ishaq wa Yaqub Wa Ya'qub. Tekan sikit ain dia. wa Yaqub Okay. Ambil balik wa Ishaq wa Yaqub wal asbat kanu hudan aw nasara Qul antum Qul. Qaf. Qul. Qul Qul antum a'lamu amillah wa man azlamu Wa man azlamu mimman wa man azlamu dia ada bunyi z belakang tu tak hilangkan. Wa man azlamu mimman katama syahadatan indahu minallah wa ma Allahu bighafilin amma ta'malun. Ya. Tilka ummatun qad khalat. Dia pergi dekat belakang. Tilka ummatun qad khalat. Tilka ummatun qad khalat. Okay. Laha ma kasabat wa lakum ma kasabtum. Ma tu 2 je. Ma kasabtum. Jangan panjang sangat. Laha ma kasabat wa lakum ma kasabtum. Wala tus'aluna amma kanu ya'malun. Sekali dekat ma tu wala tus'aluna amma kanu. Dia sama je dia punya rentak tu. Ma kanu. Dia kalau baca amma kanu. Dia dah lari. Rhythm tu. Wala tus'aluna amma kanu ya'malun. Baru dia macam sambung kan rhythm dia tu dua. Okey. Terima kasih Ustazah. Kak Su join meeting tak? Kat bilik sebelah. Baru 3 suku. Peserta Dia tu buat Kak apa? ke? Entah, iyalah kot. Kenapa? Peserta meeting. Oh, 3:30 petang. Oh Allah alam, saya tak tahu apa-apa. Kan? Okeylah, nanti saya masuk ya. 3:30 tu kalau nak keluar sekejap pun tak apa. Okey, 3:30. Baru 3 suku kan? Kot nanti tak dapat apa-apa maklumat pula sekarang. Okey, kejap Datuk Yasmin. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Boleh Datuk? Benar ya? Okey, alhamdulillah. Alhamdulillah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sibghatallah wa man ahsanu minallahi sibghah. Wa nahnu lahu abidun.
Qul atuhajjunana fillahi wa huwa rabbuna wa rabbukum walana a'maluna walakum a'malukum wa nahnu lahu mukhlisun. Am taquluna inna Ibrahim wa Ismail wa Ishaq wa Yaqub wal asbata kanu hudan aw nasara. Qul a'antum a'lamu amillah. Wa man azlamu mimman katama syahadah. Datuk. Mim dengung, man pun dengung. 2 harakat dengungnya lama sikit. Mimman katama syahadatan indahu minallah. Tak dengar lah Ustazah. Indahu nun bertemu dal tu dengung, tak boleh tinggal. Yang mana ni? Indahu ya. Indahu minallah wa mallahu bighafilin Bira, jangan bira. ta'malun. Bira dia jadi nipis. Wa mallahu bira. Wa mallahu bighafilin amma ta'malun. Am tu dia tak boleh lalu je, dia kena tahan dulu. Amma ta'malun. Wa mallahu bighafilin amma ta'malun. Tilka ummatun qad khalat. Bonda. Laha. Kejap. Datuk Yasmin. Dengung 2 harakat, tun pun dengung. Datuk dah buat dengung tadi, cuma dia tak cukup kadar. Tilka ummatun qad khalat. Tilka ummatun qad khalat. Laha ma kasabat. Laha ma kasabat walakum ma kasabtum wala tus'aluna amma kanu ya'malun. Ada mim sabdu tu Datuk. Wala tus'aluna amma Wala tus'aluna amma kanu ya'malun. Sadaqallahul azim. Datuk kena hati-hati pada dengung. Datuk Suara buat Ustazah dengung tak tu. apa dengar lah. Semua dengar tak suara saya? Yang lain dengar suara saya jelas tak? Dengar. Saya dengar sayup-sayup je. Sayup-sayup? Better pakai earphone kot Datuk. Jadi nampak lagi fokus kan. Sebab Kalau saya boleh dah pakai dekat earphone. dah. Saya dah dekat dengan mulut dah ni, mikrofon saya. Ya ke? Saya muka Ustazah pun saya tak nampak. Muka saya nak tengok senang je. Saya replace Oh, spotlight. kena scroll ke tepi Datuk. Datuk guna handphone ke apa? Saya guna laptop. Tapi guna dekat laptop. atas laptop saya ni entah ada benda alam macam-macam. Saya tak berani nak buat apa-apa. Takut hilang semua. Ada gambar kan? Ada Dia boleh apa ni? Ada muka ayat surat Quran. je. Dia kena klik dekat gambar. Dia kena pergi, dia kena banyaklah kerjanya. Dia kena alih Saya tak kereta. beranilah, biarkan nantilah langsung semua hilang gelap gelita dah pula. Tak apa. Okey, terima kasih Datuk. Okey, Terima kasih Kak Ustazah. sama. Okey, Kak Riza. A'udzubillah. Kak Riza je kan? A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Sibghatallah wa man ahsanu minallahi sibghah wa nahnu lahu 'abidun.
Qul atuhajjunana fillahi wa huwa rabbuna wa rabbukum walana a'maluna Jaga. Walana dulu. walana a'maluna walakum a'malukum wa nahnu lahu mukhlisun. Am taquluna inna Ibrahima wa Ismaila wa Ishaqa wa Yaqub wal asbata kanu hudan aw nasara. Qul a'antum a'lamu amillah. Wa man azlamu mimman katama syahadatan 'indahu minallah wa mallahu bighafilin amma ta'malun. Tilka ummatun qad khalat laha ma kasabat wa lakum ma kasabtum wala tus'aluna amma kanu ya'malun. Sadaqallahul azim. Terima kasih Ustazah. Terima kasih Kak Liza. Sama. So kita masuk surah pula juzuk 2 Betul tak juzuk 2? Betul. Saya akan baca sampai ayat 143 dululah. Boleh nampak tak surah dia? Saya share terus dalam grup Tak nampak muka saya Sekejap. Kan jadi macam cerita Ramli. Sekarang nampak? Nampak. Okay. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها قل لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه وإن كانت لكبيرة إلا على الذين هدى الله وما كان الله ليضيع إيمانكم إن الله بالناس لرؤوف رحيم
Sadaqallahul azim. Okey. Satu ayat yang ke 142 hingga 143 Alhamdulillah. Muka surat apa tadi? Dah lupa dah. 22. Masuk 22. 22. Juzuk 2 kan? Ya. Juzuk 2. 22 ayat 142 sampai 143. Dua ayat je. Tak nak sambung sampai habis ke Ustazah? Tak nak lagi satu? Tak nak sambung lah. baru? Sambung dulu lah. Okey, Kita buat okey. tajwid Okey, okey. Sampai mana itu? Ikhfa kan? Hari itu sampai muka surat 120 martabat ikhfa. Ni baru nampak muka Ustazah. Saya dah stop share content. Tadi saya share surah tu, ayat tu. Oh, patutlah nampak. Apa tak nampak muka Ustazah tadi? Boleh nak nampak tu boleh, tapi kita kena adjust dengan kita punya. Itu yang takut tu, nak adjust tu takut tak dapat langsung. Kenapa berhenti dah ni? Sorry, hilang sekejap. Tiba-tiba dia terkeluar. Tak tahu mengapa dia keluar. Okey, sekarang ni jelas suara saya? Jelas. Okey, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Boleh tengok muka surat 122 sorry, 120. Sorry. Lompat pula Ustazah. Okey, baik. Hari tu dah terangkan ikhfa hakiki ni kedudukan dia kat mana kan? Okey, jadi sekarang ada bunyi angin. Okey, sekarang ni kita beralih pada tajuk martabat ikhfa. Ikhfa ni, martabat ni maksudnya dia punya tingkatan. Tingkatan dia ada tinggi, ada yang pertengahan, ada yang rendah. Dia tinggi, tengah dengan rendah ni dia bergantung pada kedudukan makhraj dia. Kedudukan makhraj huruf dia. Jadi kita tahu ikhfa hakiki ni huruf dia banyak. Ada 15. Jadi 15 huruf tu dia bercampur-campur tempat keluar dia. Ada dekat depan, ada dekat tengah, ada dekat belakang. Disebabkan itulah adanya martabat ikhfa ni. Maknanya begini. Nak tahu huruf tu tinggi ke, tengah ke, rendah, dia bergantung pada pertemuan nun dengan huruf tersebut. Kalau nun ataupun tanwin tu bertemu dengan huruf yang paling dekat dengan dia, itu maksudnya martabat paling tinggi. Itu maksud dia. Tinggi itu maknanya dia paling dekat dengan nun atau tanwin. Okey, kita tengok yang pertama, martabat yang paling tinggi apa? Ta, dal dengan ta. Okey, cuba tengok gambar rajah kat bawah tu. Dia dah letakkan sekali gambar tu. Kan nun keluar kat situ kan? Tapi dia atas sikit. Atas sikit je nun tu. Lepas tu ta, dal dengan ta tu dah dekat depan. Bermakna itu adalah makhraj yang paling hampir dengan nun atau tanwin. Jadi dia dapatlah gelaran martabat yang paling tinggi. Jadi bila kita nak mendengungkan tu dia tak sukar mana. Sebab nun dengan tanwin ni dekat je dengan huruf tiga-tiga tu. Contoh min. Walau macam mana dekat pun ni kena ingat betul-betul.
Walaupun to, dal dengan ta ni adalah huruf yang paling dekat, paling rapat dengan nun, dia tetap tak boleh letak hujung lidah dekat langit. Tetap tak boleh. Itu syarat utama dia. Kalau dia letak ataupun melekat hujung lidah nun tu betul-betul kat tempat ta, dal dengan to, salah. Dia dah jadi izhar. Okey, cuba tengok sekejap. Kita langkau sekejap muka surat 121 atas. Keadaan lidah melafaz huruf nun. Cuba tengok. Kalau lidah tu melekat pada makhraj huruf nun seperti mana gambar belah kiri, muka surat 121 Ya. Nampak tak lidah tu lekat dekat langit depan warna hijau tu? Ya. Itu izhar. Nampak dia dah tulis jelas dah nun itu nun izhar. Maknanya dia jelas bunyi nun. Min. Contoh man, min, mun. Kan lidah kita bila sebut man, min, mun kan lekat kan? Tapi untuk nun ikhfa ni apa dia kata? Lidah ditarik ke belakang supaya jauh dari makhraj huruf nun. Kalau kita tengok gambar rajah tu ada ruang tak dekat atas tu? Dia melekat ke tak lidah tu? Tak lekat. Kalau tak lekat dan kita baca secara praktikal pun tak lekat, itu betul ikhfa. Tapi kalau kita baca contoh tadi ada min indillah, dia dengung dua-dua. Min tu dah betul lah tak dengung. In tu dia dengung tapi melekat juga lidah. Min indi. Salah lah tu. Dia tetap jadi izhar. Sebab syarat ikhfa adalah tidak melekatkan hujung lidah dekat langit. Itu syarat yang paling utama yang kita semua nak kena ingat. Maknanya even kita salah, orang lain dengar, dibetulkan, kita kena ikutlah. Tak kisahlah kawan kita salah, kita betulkan. Kadang biasalah benda-benda macam ni banyak yang kita nak kena ingat, kita lupa. Jadi kita sama-sama lah belajar. Okey, jadi untuk to, dal dengan ta, katalah saya ambil nun bertemu ta. Jangan baca sebab kita fikir dia adalah martabat paling tinggi dan huruf paling dekat dengan nun, ta tu. Dia pun baca antum. Dah senang kerja. Kan nun dengan ta bila kita dekat kan memang tempat dia dekat antum. Bukan antum antum. Tapi walau macam mana pun kata ikhfa itu tidak lekat, pastikan pula kalau ta tu huruf nipis, maka bunyi dengung nun atau tanwin itu nipis. Jangan pula kita nampak nun bertemu ta, kita baca autum dah jadi tebal, tak sesuai pula nun tu tebal, ta tu nipis. Dia kena senyum lah. Sebab nun tu huruf ringan, ta tu pun huruf ringan. Antum. Antum. Boleh nampak semua saya punya muka. Kalau belum apa-apa dah masam dah mencuka. Tebal bunyi nun. Tum tu tak pasal-pasal jadi to nanti. Tum. Kan? Tu tak boleh. Itu salah. Itu sebab kita kena jaga daripada bunyi nun lagi. Kalau bunyi nun tu nipis, insya-Allah dia membantu ta tu untuk nipis. Antum. Jadi ringan Bila huruf nipis kita betul-betul nipis, dia akan membantu meringankan lagi sebutan tu. Sebab kadang-kadang ada yang cakap macam kenapalah berat sangat nak sebut huruf kan. Ada setengah-setengah huruf tu dia tak berat tapi kita yang memberatkan. Ini salah satulah ta. Dal pun sama. Dal pun sama dengan ta, dia punya bunyi. Bukan dia punya bunyi. Dia punya ringannya tu. Min dunillah kan. Min du. Jangan baca min du. Tak pasal-pasal dal jadi dad pula. Okay. Dal tu huruf nipis. Tapi kalau untuk to tak apa. Silalah. Silalah tebalkan nun. Sebab to itu huruf tebal. Jadi antara to dal ta ni catat sikit kat bawah tu ada ruang kosong kan. Dal dengan ta tu tulis nipis. To tu tulis tebal. Walaupun dal ta dengan to tu satu makhraj yang sama, tapi kena ingat kenapa dal dengan ta tu nipis, kenapa to tu tebal? Sebab dia ada perbezaan dari segi sifat. Tu sebab dal ta dibaca nipis, to dibaca tebal. Tapi dia punya makhraj tiga-tiga ni sama. Ni kadang-kadang ada setengah orang dia tak apa nak faham kenapa tebal, kenapa nipis, sebab dia ada tebal, dia ada sifat dan makhraj yang sama, sifat berlainan. Gitu. Okey, yang ni jelas tak?
Okey, maknanya lepas ni pastikan, saya ulang lagi sekali, pastikan nun atau tanwin tadi bila berjumpa dal dengan ta, nipiskan dia. Dan menjaga supaya hujung lidah tidak melekat. Begitu juga dengan ta. Ta tu kalau nun mati atau tanwin bertemu ta, tebalkan dia. Kerana apa? Sifat dia isti'la. Dan pastikan juga dia tidak melekat. Yang tidak melekat ni sebenarnya lamsam, semua sekali sama. 15 huruf tu, macam mana dia pergi dengung tu tetap tak boleh lekat. Kita pusinglah kok mana jalan pun tetap dia kata tak boleh lekat. Tu, kena ingat yang tu. Kak Lisa nak Ustazah, tanya apa? Ya. Macam tadi dal dengan ta tu kan makna walaupun dia baris depan pun kita baca Nipis. macam Nipis. mildu. Macam kena senyum lah, tak boleh macam mildu. Mildu. Jangan mil. Tu dia dah ada pengaruh daripada nun yang tebal tu. Mil. Jangan mil. Nipis. Maknanya du tu pun Nipis. Dia apa-apa huruf yang berbaris atas ke bawah ke depan. Kalau dah huruf tu memang asalnya nipis, nipislah dia. Tapi kalau huruf tu memang asal dia huruf isti'la atau huruf tebal, maka macam mana baris pun tebal lah dia. Okay, boleh? Okay, terima kasih Ustazah. Alright, sama. Itu baru ta, dal dengan ta. Nanti dia ada latihan-latihan menyebut pada huruf-huruf tu kita tengok. Sejauh mana ketebalan yang kita buat selama ni, sejauh mana kita dengung dengan nipis kan. Okay. Habis untuk ta, dal dengan ta, kita masuk martabat yang tengah. Iaitu disebut, tadi saya sebut martabat tinggi sahaja tapi saya tak sebut istilah tajwidnya martabat a'la. A'la tu maksudnya yang paling tinggi, yang paling teratas. Apa alasan kita tadi? Kita kata dia atas? Tapi ingat. Kenapa Sifat kita dia, kata sebab apa ni? Sebab dia sifat makhraj dia. Makhraj. Sebab kedudukan nun dengan ta, dal, ta tu dekat. Makhraj tu apa maksud dia? Makhraj tu maksudnya tempat keluar huruf. Dia keluar ke tempat yang dekat-dekat. Hampir. Okey, kita masuk pada martabat yang pertengahan. Martabat awsat. Nampak tak dia tulis awsat? Kan martabat awsat ataupun martabat wusta pun boleh. Awsat tu dia ambil daripada perkataan wusta. Ada setengah orang dia suka guna perkataan wusta. Wusta tu tengah-tengah kan. Macam kita melontar juga. Melontar kan jamratul ula, lontaran pertama. Jamratul wusta, lontaran kedua kan. Betul tak? Jamratul aqabah, lontaran yang ketiga gitu. Kalau guna wusta tu masing-masing ramai yang ingat, yang mudah ingat sikit. Okey, jadi apa kaitan martabat tengah dengan nun tadi ni Okey, huruf dia ada 10. Tadi dah 3. Dia ada 15 semuanya kan. Tadi dah ambil a'la, dah ambil 3. Okey, yang awsat ni dia ambil 10. Kalau kita perhatikan pada gambar rajah di bawah. Okey, lidah tu kedudukannya berada di tengah-tengah kat tempat keluar nun tu dan huruf yang 10 itu mengelilingi. Dia tak dekat sangat. Tu disebabkan tak dekat tu dia jadi martabat tengah. Cuba tengok Jim dengan shin dekat tengah-tengah, betul tak? Nampak yang dia ada panah warna hijau ke atas tu kan? Kan dia jauh sikit dengan hujung lidah berbanding dengan ta, dal, ta tadi. Dot pun dekat tengah lidah dan dia memenuhi ruang mulut. Kena tengok betul sebab kecil sangat bawah tu. Lepas tu dha, zal dengan sa ni dia dah kategori jauh juga. Sebab macam nun, ta, dal, ta tadi memang dia hujung lidah kat tempat yang sama. Dha, zal dengan sa dia dah sentilkan keluar hujung lidah dekat gigi atas. Dah jauh kan. Dia dah jauh sikit. Maka dia jadi pertengahan juga. Lepas tu fa, gigi atas, bibir bawah. Semua dah dekat belakang depan. Kan? Dan akhir sekali zai, sin, sad. Zai, sin, sad kat mana? Lidahnya. Di gigi bawah. Maka dia jadilah martabat yang tengah-tengah. Maknanya nun mati atau tanwin tadi bila dibunyikan apabila bertemu 10 huruf ni, maka dia kena pergi dekat 10 huruf tu. Dia maknanya kena pergi dan kena tahu 10 huruf tu keluar kat mana. Jadi kena tengok 10 huruf ni tandakan sikit.
yang mana kena bunyi tebal, yang mana kena bunyi nipis. Agak-agak lah saya nak tanya dalam 10 ni. Yang mana bunyi nun mati atau tanwin tu kena tebalkan? Dha. Siapa tahu? Dha. Lagi? Lagi? Dot. Bod. Lagi? Garang benar bunyi Kak Liza. Dot. Dot. Dia kena lembut sebab ejaannya dot alif dal. Ha. Bod. Dot. Lagi? Baru 2. Sin. Sin. Sod. Oh, sod. 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 Jangan. Sin mana ada huruf sin. Sod. Nak sebut sod. Okay. Sod. Okay. Dalam martabat awsat ni atau martabat tengah ni, dia ada 3 huruf yang tebal. Apa dia tadi? Dha. Saya saja sebut tebal tu, akak jangan ikut. Dha, sod dengan Sod. bod. Dot. 3 tu je. Sebab dia adalah huruf isti'la, yang mana apabila menyebut huruf yang 3 ni dia jadi terangkat pangkal lidah. Sebab tu dia jadi tebal. Sad. Sad dekat mana nanti dia pergi nun tu? Al-sad. Macam mana pun tadi kena ingat nun tu kat mana tempat dia? Tengah lidah, tak boleh kena dekat lelangit. Jadi dah habis dengung dekat tengah lidah tu, apa kita nak buat? Pergilah dekat sad. Pergilah dekat dha. Lepas tu pergilah dekat dot. Jadi apa-apa sekarang ni, poin yang utama adalah kita kena tahu huruf-huruf tu keluar kat mana. Barulah nun yang dah didengungkan tadi senang dia nak pergi. Aku dah dengung 2 harakat, mana aku nak parking ni? Nak parking kat mana? Parkinglah tempat keluar huruf yang tadi semua tu. Okey, kalau jim dengan shin, macam mana nak parking lidah tu? Pergi dekat tengah. Misha. Yang penting hujung lidah tadi tak melekat. Tu je. Jim dengan shin tengah lidah. Kemudian dha, zal dengan sa. Dia dah hampir. Mil salata. Contohlah. Mil ataupun cuba tengok mulut saya. Au unsa. Nampak tak lidah tu? Lidah dekat depan. Au unsa. Unsa. Dah nampak lidah tu dah nak pergi sangat dekat tempat sa. Min zalik. Begitu. Min zalik. Kalau jumpa dha, tebalkanlah. Dha walaupun dia dengan zal dengan sa tu tempat keluar dia sama, hujung lidah dekat gigi atas. Tapi dha tebalkan. Min zulumat. Min zulumat. Gitu. Dia kalau bertemu dha, kita baca min zulumat. Tak sesuai lah. Kita sebut betul-betul nipis dekat nun. Dah masuk dha baru tebal, dikelang kabut jadi. Tak boleh lah. Dia kena cepat. Maknanya pada nun atau tanwin tu kita dah kena dah kena tebalkan. Kalau jim Ustazah. Jim sama macam shin. Anja. Min ju'. Jim keluar kat mana? Jim keluar kat mana? Jim Keluar dekat tengah tengah lidah atas. Okey. Tengah lidah. Jim dekat tengah lidah sama macam shin. Okey. Kemudian fa. Ni fa kat mana fa keluar? Depan. Gigi. Depan tu dia terlalu umum. Kalau depan terlalu umum kat mana? Gigi ke? Gigi. Fa. Macam mana tu? Macam mana secara detail tu? Macam mana tu? Fa. Gigi atas kena bibir bawah. Jadi bila gigi atas kena pada perut bibir bawah, maksudnya nun masa kita mematikan nun atau tanwin tu dia dah standby. Fu. Cuba tengok. Fusakum. Fu. Jangan tenganga kan. Gigi tak kena bibir bawah. Tak tepat. Fu. Kenapa saya suka sebut perut bibir? Takut nanti kalau kita kata hujung gigi atas ni kena kat bibir bawah, takut kita baca begini. Fusakum.
Banyak sangat gigi keluar. Tak boleh. Fu. Sikit je. Okey. Boleh? Okey, Zai dengan Sin ni sama macam Sod. Dia kena pergi dekat gigi bawah. Cuma Zai dengan Sin ni dia nipis je. Insan contoh. Al-in. Masa kita sebut in tu, lidah kita dekat bawah dah. Cuba sebut insa. Ada tak lidah kita pakai kat bawah? Dia di bawah. Nipis. Kalau Sod pun sama juga. Dia pergi gigi bawah. Cuma dia tebal je. Milsi. Milsiya. Kan? Dia kena moncong lah kan Ustazah sikit. Tak, jangan muncung. Huruf isti'la tak boleh muncung. Sikit pun tak boleh. Dia milsi. Apa yang menyebabkan huruf Sod atau huruf isti'la yang lain tu tebal? Siapa ingat? Sebab kena pangkal lidah naik Pangkal ke lidah yang atas. angkat. Bukannya bibir kita muncung. Nanti kita baca milsi ya min. Siapalah ni ngajar Ustazah ni ngajar ni moncong-moncong. Tak. Huruf isti'la tak boleh muncung tau. Ingat Macam mana nak bagi dia tebal? Angkatlah setinggi mana pun pangkal lidah tu. Milsi. Milsi. Boleh bayangkan tak? Boleh rasakan sendiri kan? Dia kalau kata tak tebal pun Ustazah, mesti pangkal lidah tak terangkat tinggi tu. Okey, boleh nampak dia punya bayangan? Ini baru bayangan. Belum lagi kita baca satu-satu. Ni baru penerangan je secara teori. Praktikalnya nanti kita tunggu Okey. Habis untuk martabat tengah ataupun martabat awsat. Kita tengok martabat adna. Martabat adna ni yang paling rendah. Kenapa dia kata rendah? Kerana kedudukan dua huruf ini yang berbaki. Tadi 10 tengah. Al-a'la tadi 3 boleh. Ada baki lagi 2. Dia kan ikhfa kan ada 5 boleh kan? Jadi martabat yang paling jauh dengan huruf nun atau tanwin ini adalah huruf qaf dan kaf. Qaf dan kaf. Qaf dan kaf. Jadi kat mana qaf keluar? Pangkal lidah dah hampir dengan hujung tekak dah. Qa, cuba sebut qa. Kan dia dekat dengan kha kan? Qa kha. Qa kha. Dekat tak qaf dengan kha? Jadi qaf tadi dia jauh dengan nun. Nun kat depan nu. Tapi qaf kat belakang. Kaf pun sama kategori belakang. Tapi dia hadapan sedikit daripada tempat keluar qaf. Jadi kat situ qaf yang tebal, kaf yang nipis apabila bertemu dengan nun tadi. Contoh nun bertemu kaf macam seolah-olah kita eja M-I-N-G. Ming, tapi senyum. Minkum. Jangan beratkan dia. Kalau kita beratkan dia jadi minkum. Nanti kum tu jadi qaf pula. Nipis minkum. Ringankan dia. Cuba buat. Minkum. Itu adalah adna. Sebab kaf tu jauh dengan hujung lidah. Jadi nun tu jangan kita payah sangat nak sebut, pergi dekat depan. Contoh milkum. Baru terkedek-kedek kita nak berjalan pergi belakang. Tak payah. Bunyi dengung tu dia dah hampir tempat keluar huruf kaf. Dan qaf sama juga macam kaf tadi, cuma di belakang sikit lagi supaya dia jadi tebal. Jadi bunyi dia min qabl. Contoh. Min, dia tak boleh min qabl. Nanti qaf tu dia jadi qaf yang qaf Melayu lah. Min qabl. Dia bukan qabl, dia qabl. Qa. Min qablihim. Min qablihim. Kalau kita pergi dekat tempat kaf, dia akan keluar min qab, qa. Dia jadi kaf tapi qa. Dia qa kan. Tu tak boleh. Qa. Baru ditekan kuat dan tebal. Boleh? Walaupun qaf itu tebal, dia tetap martabat paling rendah. Sebab kedudukan dia jauh daripada nun atau tanwin. Cuma dia kena tebal sebab apa? Sebab sifat dia memang dia ada isti'la. Jadi kita kena ingat, martabat ikhfa yang 3 ni, setiap martabat tu memang ada huruf-huruf yang tebal. Nampak tak?
Kalau tengok pada martabat a'la, ada satu huruf tebal iaitu ta. Martabat awsat tadi ada 3 huruf. Dha, dad dengan sad. Ada 3. Kemudian martabat adna dia ada 2. Ada satu qaf. Yang tebal. Maknanya dalam bahagian ikhfa ni, huruf yang kena dibaca dengan tebal adalah hurufnya 5. Ta, dha, sad, dad dengan qaf. Yang lain tu semua menipis bunyi dia mengikut pada tempat keluar huruf tersebut. Okey, setakat ni jelas tak? Ada soalan nak tanya? Siapa yang terkeluar ni? Oh, Kak Su. Su, Okey, Kak Su dengan Bunda Rubiah. Dia ada meeting. Okey. Baik. Okey, kalau tak ada soalan saya terus. Ada masa lagi ni. Kita tengok tadi, saya ulang lagi sekali keadaan lidah melafaz huruf nun tu jangan lupa. Kalau agak-agak kita rasa macam tak ingat, tengok balik dia punya gambar rajah tu supaya dapat membantulah. Sedikit sebanyak dapat membantu sebagai panduan kita menyebut. Tiba-tiba kita baca mindu, alamak lupa, aku punya lidah melekat kat langit. Sedangkan ikhfa itu tidak boleh dilekatkan di langit. Malah dia kena tarik ke belakang supaya dia jauh daripada makhraj nun. Itu sebab dinamakan ikhfa. Ikhfa ni maksudnya apa? Sembunyi. Apa yang nak kena disorokkan tu? Sorok atau sembunyikan bunyi nun yang asal. Ataupun sembunyi ataupun disebut samar. Samar-samar. Bila disebut samar, ada nun gunah nun tapi tak bunyi jelas. Kalau bunyi jelas baru dinamakan nun izhar. Izhar tu dia ambil daripada perkataan apa? Menzahirkan, menampakkan bunyi nun dengan jelas. Tu baru nun izhar. Barulah dia pergi betul-betul tempat keluar nun, hujung lidah melekat. Ikhfa tak boleh. Sebab dia bergantung pada nama dia juga. Sebab tu dinamakan ikhfa. Okey, habis bahagian tu. Tengok macam mana. Dia ada bagi kita panduan Dia kasih kita panduan untuk kita melafaz ikhfa. Okey, baik. Kita tengok yang pertama. Perkara yang perlu diberi perhatian. Kita ambil yang last yang ni. Okey. Nombor 1. Lidah tidak melekat pada makhraj nun. Ini yang bergantung pada apa yang saya dah terangkan ke atas tadilah. Okey. Lidah ditarik ke belakang menjauhi makhraj nun. Itu nombor 1 dia letak tu. Maknanya setiap daripada kita memang kena ingat. Setiap kali jumpa huruf yang 15 ni, ingat nun memang lidah tak boleh lekat. Tak boleh lekat. Yang kedua, tengok. Tidak berlaku penambahan mad sebelum nun sakinah. Okey. Kita tengok contoh. Dia bagi contoh kat situ, mil siyamin. Betul? Sama tak dengan buku saya? Datuk tak perasan tu. Datuk punya gambar tu kena tutup rasanya. Sekejap, saya off recording jap. Saya buka off. Terima kasih. Okey, kita sambung. Apa tadi dia kata nombor 2 tu tidak berlaku penambahan mad. Yang dikata penambahan mad ni begini bunyi dia. Seolah-olah tulisan yang bawah tu. Dia ada bagi contoh nombor 2 di muka surat 121 tu mil siya. Maknanya bunyi nun yang dengung tu dia cepat-cepat daripada mim pergi dekat nun. Mil. Yang dikata tidak berlaku penambahan mad sekiranya kita baca lambat sangat nak masuk nun. Dia dah letak dah tulisan kat bawah mim ya nun. Nampak tak? Jadi contoh bacaannya macam mana? Mil siya, lambat sangat nak masuk nun. Menyebabkan dia tambah ya. Tertambah huruf itu adalah satu kesalahan jali. Itu tak boleh. Kesalahan besar. Kalau tak sedar ada orang tegur, kita kena terima dan kita kena betulkan. Kalau tak sedar dan orang lain pun tak sedar, tu tak apa lagi. Yang kalau kita sedar, orang tu baca salah, kita tak menegur tu, kita menanggung juga dosa tu.
Tu kena ingat. Sebab dia dikategorikan lahnun jali ataupun kesalahan besar kerana menambah satu huruf. Okey. Milsia. Jangan baca milsia, dia belok pergi ikut jalan lain pula. Lambat nak sampai dekat nun. Tu tak boleh. Okey. Dia kata tadi tidak berlaku penambahan mad sebelum nun sakinah semasa melafazkan ikhfa nun sakinah tu. Yang ni faham nombor 2 ni? Jelas Okey. Baik. Dan akhir sekali, ada nak tanya ke? Ustazah. Ya, Bunda. Ustazah, min sia. Min sia. Milsia. Min Tapi sia. pastikan Bunda kena ingat dia jumpa siapa? Nun jumpa siapa? Sod. Sod tu tebal ke nipis? Tebal. Jadi bunyi dia mil ke atau mil? Min. Kan banyak benda yang kita nak kena ingat. Dengung tadi tak boleh lambat. Bunyi dengung tadi kena tebal ke nipis mengikut pada huruf dia. Milsia. Milsia. Jangan milsia. 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 Okey. Jangan mil. Kalau mil jumpa sin tak apa. Min. Kalau jumpa sod mil angkat sikit pangkal. Milsia. Bunda jangan risau. Nanti dia ada satu latihan kat belakang ni menyebut setiap contoh semua orang kena sebut. Kena talaki kan. Okey, baik. Nombor 3. Kalau dalam satu-satu ayat tu dia ada beberapa contoh ikhfa tapi dia bertemu dengan huruf yang berbeza, kita kena pastikan. Nombor 3 ni dia kata apa? Membezakan bunyi atau lafaz ikhfa martabat a'la dengan adna apabila berhimpun di dalam satu kalimah. Mana a'la? Nun bertemu dengan ta. Nampak tak? Kuntuk tu. Itu adna. Itu a'la. Sebab nun dekat dengan ta. Tapi yang depan tu nun bertemu kaf tu adna. Kan awal-awal tu nun bertemu kaf dulu. Warna merah tu nun bertemu kaf itu adna. Lepas tu nun bertemu ta itu a'la. Jadi bunyi dia tentu-tentulah. Bunyinya tentu-tentulah tak sama. Nun bertemu kaf pergi dekat belakang. Walaupun dua-dua tu huruf nipis. Kaf nipis, ta nipis. Ta pergi dekat depan. Jadi bunyi dia, tengok saya baca, saya contohkan. Mesti ada beza. Sekejap, saya mute dulu kan takut orang lain tak dengar. Okey. Ing kat belakang nipis. Kat depan nipis. Nampak? Mesti membezakan. Maknanya kita yang baca pun kita tahu ada beza bunyi. Yang menyemak atau mendengar pun tahu ada beza bunyi pada orang yang baca. Sebab dia ada kategori dia. Dia ada adna, dia ada a'la. Jelas sayang ni? Kadang ada orang baca janji dengung je. Sama je. Betul tak? Betul. Jangan tipu. Sebab saya pun selalu buat macam tu dulu. Betul lah. Dulu ikhfa janji dengung je. Rupanya dia secara terperinci tu sebenarnya dia mengikut pada kedudukan makhraj setiap huruf ikhfa. Sebab tu dalam buku tahsin ni dia dah letak satu tajuk khusus untuk ikhfa saja. Maknanya dia nak bagi tahu betapa pentingnya ikhfa ni kita kena betulkan. Tak boleh suka-suka je kita baca alah janji dengung. Bantai lah. Okey. Boleh? Jelas hopefully kita boleh praktik dalam bacaan lah nanti insya-Allah. Okey. Cuba tengok sekejap muka surat. Ni last lah. Muka surat 122 ni. Dia ada dia punya beza dia. Nampak tak? Martabat perbandingan tahap dengung dia ni. Kalau martabat tengah, dia punya suara tu sebahagian masuk dekat rongga hidung. Maknanya kat atas. Sebahagian kecil suara keluar dekat mulut. Maknanya dia bagi dua. Miju ada dekat atas bunyi dia, ada nak masuk mulut pun ada juga. Tapi dia lebih banyak kepada apa? Lebih banyak kepada atas. Kan? Tapi kalau martabat yang rendah ni ataupun martabat yang jauh tadi iaitu qaf dengan kaf,
Dia kata hampir keseluruhan suara masuk ke rongga hidung atas. Dan hanya sedikit sahaja suara yang keluar daripada mulut. Sebab tu masa awal-awal tadi saya terangkan bila nun atau tanwin bertemu qaf atau kaf, dia punya bunyi pergi belakang. Min qablihim. Dia tak banyak keluar dekat mulut. Yang banyak apa? Nun yang atas ni. Min qa. Min qabl. Kalau tengok anak panah tu, mana yang banyak? Atas tu belah bawah? Atas. Sebab pangkal lidah tadi dah melekat dekat langit. Kaf dengan qaf kan pangkal lidah tu melekat. Jadi tang mana lagi nak keluar? Bunyi suara tu, aliran suara tu dia tersekat sampai pangkal lidah tu je. Bila nak menyebut qaf dengan kaf barulah aliran suara tu terbuka balik. Tapi ketika dengung berjalan, dengung tu banyak naik dekat belah atas. Sebab tu dia punya anak panah biru tu sampai terkeluar kat atas tu, sampai hidung, sampai depan hidung tu. Tu maksud dia. Min qablihim minkum. Selesai je dengung tadi, baru dia buka balik ruang untuk menyebut qaf dengan kaf. Okey? Jelas? Jelas Okey, kita berhenti dulu setakat ni. Ni nanti kita masuk sebelum untuk latihan menyebut satu huruf, kita akan sentuh lagi sekali tentang huruf isti'la dalam ikhfa. Yang saya dah sebut juga tadi sebenarnya yang bawah ni. Perasan tak? Huruf isti'la tadi saya sebut ada berapa? 5 kan? Dia dah asingkan to yang atas tu untuk bahagian martabat a'la. Sad, dot dengan za tu wusta. Sebab tu dia letak tengah-tengah. Qaf bawah sekali iaitu adna. Jadi memang sangat membantulah. Buku ni memang sangat-sangat membantu untuk kita tengok, untuk kita rujuk semula kan. Kadang-kadang kita tak ingat. Buka, kita tengok gambar tu kita dah ingat balik. Sebab susunan dia tu cantik. Okey, boleh? Okey, ada soalan tak sebelum kita tutup? Soalan dia kena tanya diri sendiri. Boleh tak aku ni? Boleh tak aku baca ni minggu depan? Boleh insyaAllah. Bunda nak tanya apa Bunda? Dia punya pronunciation tu usto ya. Kalau tengok pada ajaan au-satu. Tu saya sebut tadi. Dia dua-dua boleh, sama. Ausat boleh, usta boleh. Kan saya ada mention tadi, martabat ausat atau martabat usta, dua-dua boleh. Mana yang mudah nak sebut lah. Kadang ada orang kata susahnya nak sebut ausat ni. Ausato ataupun usta. Kan usta tu senang. Ya. Sebab maknanya sama. Gitu. Okey, boleh. Lagi selain tu? Tak ada Bunda ajar Rubiah, okey, boleh? Boleh. Ajar Zainab, okey. Kak Suryati, Datuk Yasmin, ajar Laila, okey. Semua okey. Kak Riza macam mana Kak Riza? Okey tak? Nanti test Itulah lah, yang tadi test tu macam tadi lah, macam sama je asalkan dengung jalan gitu kan. Satu yang itu sebab kita kena sebut satu-satu contoh mengikut huruf. Wallahu a'lam. Okey. Sadaqallahul azim. Wa ballagha rasuluhun nabiyul karim. Wa hadha tanzilun min rabbil alamin. ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين والحمد لله رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت ونستغفرك ونتوب إليك بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. Alhamdulillah. Okay, terima kasih Ustazah. Saya pun nak masuk dah meeting. Okay, Assalamualaikum semua. Terima kasih.